وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, minta maaf saya terlewat sikit. Lagipun bagi peluang tuan-tuan pergi perhabis buka puasa tadi. InsyaAllah sebelum kita baca hadis di dalam kitab kita Bulughul Maram, saya akan baca beberapa hadis yang ada sedikit sebanyak kaitan dengan korban, supaya memberi ingatan bersama kita, walaupun sebahagiannya besarnya kita sudah tahu, tetapi mudah-mudahan fadzakir, berilah peringatan. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Jabir menyatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama al-Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kata Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami melakukan nahar, yakni korban. Asal nahar ni fasalli li rabbika wanhar, nahar. Unta tu dia nahar tengkok dia. Ni dia panggil fi nuhurihim, dia kata pada dada, asal di sini nahar. Dan kami sembelih. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Kami sembelih pada hari Hudaybiyah, yakni hari perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dan musyrikin pada tahun tu. Dia nahar, dia korban unta untuk 7 orang dan lembu untuk 7 orang. Jadi korban ini secara asasnya dikorbankan ada orang yang melakukan korban. Ini apabila kita tahu hal ini, maka kita tahu kesilapan sebahagian pihak. Dia korban untuk bukan orang, korban untuk NGO, korban untuk persatuan. Ambil duit NGO, korban. Duit siapa? Duit NGO dah. Ambil duit masjid, korban. Duit siapa? Duit masjid, duit tabung masjid. Masjid ni dia bukan orang. Duit tu orang bagi mungkin untuk beli kapet ke, untuk cuci masjid ke, untuk bersih masjid ke, bayar elektrik. Kemudian tak ada lah, diperoleh mungkin tak ada lah, tak tahulah di mana-mana. Jawatankuasa ambil duit tu buat korban untuk masjid. Tak ada orang untuk korban. Siapa dia ni? Untuk masjid lah. Masjid pun main lah tepi tu untuk saya lah, kata. Dan kadang-kadang ini berlaku, dan duka cita, wang yang diambil itu bukan wang jawatankuasa. Itu wang persatuan, wang masjid yang diberikan untuk tujuan yang lain. Mereka buat untuk tujuan yang lain, yang mana sebenarnya tidak boleh untuk korban. Kerana dia tengok masjid orang semua buat, kita pun ambil tabung kita jugalah buat. Ini adalah satu perkara yang tidak tepat, yang dilakukan. Dan ada berlaku. Masjid buat berapa? Kita masjid kami buat 2 ekor. Siapa korban? Tak apa, tabung masjid lah. Tak boleh. Persatuan buat korban. Ni korban persatuan kami.
Siapa dia buat? Persatuan. Persatuan pergi mana? Tadi ada. Mana persatuan? Mai lah persatuan. Assalamualaikum. Oh, persatuan. Jadi Nabi Jabir bin Abdullah bagi tahu bahawasanya apa? Untuk lembu, untuk unta berapa? 7 orang. Untuk lembu 7 orang. Artinya kalau ada 7 orang yang diuruskan oleh masjid, bolehlah 7 orang tu bayar. Bukan tabung masjid tu bayar. Tabung masjid tu mungkin setiap orang bubuh RM5, RM10, tak cukup. Kalau yang tu sekok tu nak kena ada mungkin 100 orang, 200 orang. Sebab seorang RM3, RM4 pun tak lepas. Musim korban ni dia penat harga lembu betul-betul punya. Lembu pun kita tengok macam belagak sekarang kan, harga dia mahal. Dan ada juga kadang-kala ni orang-orang politik ataupun siapa-siapa lah, dia ambil duit peruntukan kerajaan yang mana-mana kerajaan bagi untuk buat longkang ke apa, dia potong sikit duit tu, dia bagi kat kawasan sana, nah buat korban. Korban siapa? Ni saya bagi. Tapi bukan duit dia, itu duit kerajaan. Tapi tak apa, saya buat peruntukan untuk korban. Han tolong korban untuk siapa? Tolong korban untuk kerajaan. Itu mengorbankan kerajaan. Dia ambil duit tabung kerajaan yang kerajaan peruntukkan. Misalnya mungkin dia Perlis tak ada lah kot, kan? Mungkin ini cerita di Zimbabwe. Dia ambil peruntukan itu, dia bagi kepada masjid no sekok, no ekor. Kita tanya duit siapa? Ni ada lebih sikit duit peruntukan projek ni kita bagi. Tapi bukan duit dia. Dia mesti korban menggunakan duit apa? Duit dia. Dan ini juga merupakan perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan oleh sebahagian orang pada musim korban ini. Ini saya catat sebahagian ni dan saya supaya sepatutnya saya tulislah artikel ni supaya nak ingatkan orang dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi kita kena ingatkan. Kadang-kadang kita seronok lah. Tak apalah kalau dia kata kalau yang berhormat ke siapa-siapa dia bagi korban, dia bagi duit dia, tak apalah, kira korban dia lah. Tapi kalau dia pergi ambil peruntukan mana-mana, kita pula tak pergi, yang berhormat tak ada korban ke kawasan kami, bagi lembu sekok. Ini korban ni sebenarnya benda ni dibuat dengan sukarela. Dia pun kata tak apa-apa, saya tengok macam mana kok mana-mana nak potong. Dia pergi potong duit peruntukan apa, dia hantar main lembu sekok kita. Tu bukan korban dia, itu harta kerajaan dia korban. Dan ini tidak boleh, kerana Allah Subhanahu wa taala, innallaha azza wa jalla la yaqbalu salatan bighairi tuhur, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wala sadaqatan min ghulul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak terima semayang tanpa wudu, tanpa tuhur, tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah daripada pengkhianatan. Khianat tu, lepas tu orang kata ni nak minta bantuan sikit ni pada peruntukan, kita longkang tu sumbat lah, habis longkang tu hampa minta lembu. Longkang lah jadi lembu. Oh, ingat lembu yang Muhammad, hampa duk minta ke aku bagi duit kerajaan? Tak boleh. Sebab itu kena ada accountability lah benda seperti ini. Kena ada integriti. Dia kata saya tak ada korban kat saya. Kalau Yohan Muhammad tak bagi lembu korban tahun ni, kami tak mengundi lah. Ada orang lah macam tu. Ini. Jadi korban satu sekok lembu boleh berapa orang? Kalau satu orang tu ambil 2 bahagian boleh tak? Ambil 3 bahagian boleh tak? Seorang dia boleh tak? Pun boleh. Tapi seekor kambing, lembu umur berapa? 2 nak masuk 3. Unta umur berapa?
5 nak masuk 6, bukan nak masuk 5 nak masuk 6. Atha bin Yasar dalam riwayat Imam Tirmizi, dia kata, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kaifa kana ad-dhahaya ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia Atha bin Yasar, dia bertanya Abu Ayyub Al-Ansari, macam mana dahulu korban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ayyub siapa? Sahabat mana yang Nabi pergi duduk rumah dia tu? Yang Nabi pergi duduk di rumah dia. Nabi duduk rumah dia ni tak ada dah lah. Abu Ayyub minta Nabi duduk belah atas, Nabi tak duduk belah bawah. Susah hati mereka, takut terlintas kata Nabi. Kalau tumpah ayak habis, baju mereka habis semua, balap, takut ganggu Nabi menitik ke bawah. Bila mereka hidang kat Nabi makan, ada lebih-lebih kesan Nabi, mereka ambil pakat-pakat berebut nak makan kesan bekas Nabi. Nabi tumpang rumah dia ni, ikut tak buat apa dah. Lepas Nabi tak ada, duduk relax kan. Orang kata hang tak pergi buat amal dah. Aku Nabi tumpang rumah aku, takkan masuk neraka. Tapi tak, para sahabat radhiyallahu anhu. Abu Ayyub kubur dia tu kat Turki tu, pergi selepas Nabi tak ada, pergi berjuang sampai ke sempadan sana. Sebahagian riwayat kata Abu Ayyub kata, letak jenazah aku kat last sekali pasukan tentera Islam pergi, supaya aku dapat mendengar ketukan tapak kaki kuda anak-anak orang Islam yang melintas membuka wilayah-wilayah baru. Abu Ubaidah Al-Jarrah, oh Nabi sayang, Aminul Ummah, Nabi kata Aminul Ummah, pemegang amanah ummah. Kubur dia tu di Jordan, Syam tu, kampung tu sunyi, kena ta'un Amwas, dia dan Muaz. Nabi dah tak ada dah, Nabi puji mereka. Depa Nabi wafat, depa tak duduk saja, semua berjuang. Tak tunggu tak apa, Nabi pergi dah, kami takkan masuk neraka kot, dulu duk kawan baik dengan Nabi. Semuanya berjuang. Atha bin Yasar, dia tanya Abu Ayyub Al-Ansari, macam mana kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, macam mana korban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Abu Ayyub, kana rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitih fayakulun wa yut'imun. Kata dia adalah seorang itu akan korban dengan seekor kambing, seekor kambing untuk dirinya dan untuk kaum keluarganya. Dia mereka makan dan bagi orang makan. Jadi kalau seekor kambing boleh untuk diri dan kaum keluarga. Nabi sembelih, Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa ali Muhammad. Allah terimalah ini daripada Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Jadi bila kita buat satu bahagian kita tu, kita niat, ya Allah, ini korbanku dan juga kaum keluarga aku. Keluarga kita ni siapa? Yang berada di bawah nafkah kita. Jadi dapat pahala untuk kita, dapat pahala mudah-mudahan isteri kita, anak-anak kita, semua yang berada di bawah kita. Karena satu bahagian, walaupun dalam hadis kambing, tapi dikiaskan bahagianlah, setiap bahagiannya niat untuk diri sendiri dan juga untuk kaum. Kalau bini dua, buat dua bahagian, dua rumah. Walaupun maksudnya orang yang berada di bawah kita, anak kita. Kalau anak kita tu dah kahwin dah, ada rumah lain, dia pun ada anak isteri dia, dia kena buat pula, dia untuk family dia. Jadi jangan terlepas niatkan itu
Dan niatkan itu juga untuk kaum keluarga kita. Cuma saya nak bagi tahunya, seekor kambing untuk seorang, dia untuk keluarga dia. Untuk keluarga dia sajalah. Tapi tak boleh guna duit masjid untuk dia dan keluarga dia, tak boleh. Duit kerajaan pun tak boleh. Kemudian nak buat korban ni mesti daripada wang yang bersih. Allah macam kita sebut tadi, Allah tak terima sedekah wala sadaqatan min ghulul, tidak terima sedekah daripada pengkhianatan. Tengok ni, aku ni nak bersihkan duit sikit ni, kita pun ambil buat korban, tak boleh. Kalau nak bersih duit, maksudnya kenapa nak bersih? Benda bukan duit kita, duit riba, itu ada cara dah. Hatu pi bagi pada tempat yang tak ada manfaat pada. Maibs ada tibas, bara'atuz zimmah. Di siapa yang tabung khas, siapa yang ni ada duit riba, ada duit-duit yang meragukan, dia boleh bubuh dalam tabung tu. Tapi jangan curi duit orang bubuh tabung tu. Orang tanya mana duit? Duit hang aku curi bubuh tabung tu pada muka hang. Tak boleh lah. Ni kata kita duit riba umpamanya, kita simpan banyak duit ni, dapat duit riba sampai 2-3 ribu, kita tak boleh pakai. Kita boleh bagilah pada orang nak buat apa-apa urusan, nak bagi kat orang miskin pun boleh sebenarnya. Orang kata hanya nak bagi buat jalannya dah. Bagi benda yang tak ada kepentingan dengan kita. Ada orang tu dia kata saya ni ada duit riba. Tu saya ingat nak tak mau berguna lah, tapi nak buat perbaik rumah sewa saya. Rumah sewa hang punya lah, guna lah. Jangan duk buat mangkang. Dia akal tu, dia fikir kan macam mana kan. Dia tak boleh guna apa yang ada kepentingan. Satu lagi ialah benda yang perlu kita nasihatkan orang ramai, dan ini selalu berlaku, ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta kamu antara kamu dengan cara yang batil. Saya nak sebut benda ni tiap-tiap tahun sebut, tapi peringat, bagi ingat. Antaranya ialah apa? Ambil daging korban orang tak minta izin. Bila orang korban, orang pun lapar apa semua, kita pun pergi tolong. Kita tolong tu kita siap dah. Kita potong ekor lembu sedap, kita potong siap-siap, pergi bubuh dalam plastik, bubuh dalam kereta motor kita. Bukan korban kita, korban orang. Tuan dia tak kata apa lagi, kita ambil dah siap-siap. Dan ini berlaku ramai. Bila dia tolong-tolong tengok, bahasa kasar sikit lah kan, dia tengok telur lembu tu, dia suka kan, dia potong siap-siap, dia buh. Tuan kata rasa macam korban jantan, siapa jadi betina balik. Dia ambil, alah dia kata dia apa pun buat nak bagi kat orang juga, tapi dia ambil sebelum orang tu kata apa. Ini semua makan harta benda orang cara yang batil. Tuan-tuan, makan harta benda yang salah ni kita kena jaga. Dalam perang Khaybar, perang bela Nabi, para sahabat tengok orang tu mati, orang ni mati, fulan syahid, hadis Muslim, fulan syahid fil jannah, syahid fil jannah, syahid fil jannah. Mari ke seorang tu, Nabi kata kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha atau fi aba'atin ghallaha. Tidak, Nabi kata aku lihat dia di dalam neraka, mati syahid, mati di medan dengan Nabi. Pasal apa? Kerana sehelai kain selendang yang dia ambil semasa pembahagian perang tu, dia ambil tanpa minta izin, tanpa cara yang betul. Orang duk bagi harta benda perang, bila rampasan perang pemerintah bagi, dia pergi ambil, Allah selai kainnya, dia ambil, lipat, dia bubuh dia. Nabi kata kain itu membakarnya di dalam neraka, padahal mati di jalan Allah. Jadi kalau sekadar tolong bersiang daging korban, ambil daging orang, tak padan. Kawan ni pun kena hak perangan Nabi. Lepas tu dia marah pula, Allah macam tu pun nak berkira.
Bukan masalah berkira. Agama tak benar ambil. Sekali dia kata ambil, ambil. Kau tak boleh. Dah saya tolong, saya mesti ambil habuan saya. Korban tak boleh buat upah. Korban tak boleh buat upah. Sebab itu ni makcik-makcik kita, kita sendiri, kalau suami buat balik tanya siapa bagi bang, depa buat korban masjid dia, bagi kat aku sikit, tak apa. Dia kata depa nak buat korban tu, abang dapat bahagian bawah ekor ni kan senang. Depa nak buat korban tu, aku potong ambil simpan siap-siap noh. Takut orang lain ambil. Curi. Mencuri. Makan yang haram. Ini ramai berlaku. Sebab tu kita hati-hati ya. Saya cakap ni dengar semua lah, untuk satu Malaysia pun dengar lah. Pasal ramai orang yang duk tolong ni, sekali dia kata habis aku tolong buat apa? Pasal hang kena jawab hang tolong buat apa? Habis macam mana dengan orang yang tolong? Orang yang tolong macam mana yang kita sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Ali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnih. Nabi perintahkan dia supaya menguruskan korban-korban sembelihan haji lah, sembelihan haji unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yaqsima budnahu kullaha. Nabi perintahkan dia bagi semua daging tu. Luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Daging dia, kulit dia, apa yang ada atas belakang binatang tu bagi. Wa alla wala yu'tiya fi jazaratiha syai'a. Jangan bagi untuk bahagian upah. Bagi kerana upah orang yang lapah, orang yang sembelih lapah sikit pun. Pasal apa Nabi tak bagi-bagi? Kepada orang yang sembelih, orang yang lapah tak boleh bagi upah. Pasal apa Nabi tak bagi? Nabi tak bagi-bagi dari daging tu. Sebab itu termasuk di dalam bab jual beli. Sepakat para ulama, kata Al-Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Sepakat para ulama, setakat yang aku tahu ni, dia kata sepakatlah para ulama bahawa saya tidak harus menjual daging korban. Bila dia jual, nak ambil daging kat hang 2 kilo, beli apa? Beli upah lapah. Beli tu. Kita bayar kerja dia tu dengan daging. Artinya kita jual daging, beli kerja. Faham tak? Tu yang kata kita jual. Ni bahagian tukang sembelih. Ni bagi tukang sembelih. Ni hati-hati mau bagi kat dia. Pasal bagi kat dia? Habuan dia sembelih tadi. Itu upah. Artinya kita tak mau bayar duit kat dia. Kalau tidak kita kena bayar kat dia RM30 atau RM50 sembelih, kita tak mau bayar. Ambil daging tu bagi kat dia. Jadi kita jual bahagian korban, kita beli tenaga dia. Kalau jual beli ni bukan mesti dengan duit. Zaman dulu bukan duit, barter trade. Barang bagi barang. Orang kerja kita bagi makan, tu mana? Sebab tu judi tu bukan mesti bagi duit. Dia kata kalau aku menang, hang kena belanja aku makan. Kalau aku kalah, aku belanja hang makan. Judi juga. Ataupun dia kata kalau hang kalah, hang kena kerja dengan aku 3 hari. Judi. Kalau aku kalah, aku kerja dengan hang 3 hari. Kerana itu semua ada nilai. Jadi Nabi SAW kata jangan bagi pada tukang sembelih, tukang lapah duit. Jangan bagi tukang sembelih dan tukang lapah daging korban. Kata Ali bin Abi Talib, nahnu nu'tihi min indina. Kami beri pada mereka daripada kami. Yang ni kami bagi duit dan upah kami lah. Yang ni bila dah sembelih depa sembelih, kita pun bagilah kat depa, nah ni RM50 upah sembelih umpamanya dengan lapah. Lepas pada tu dia boleh ambil daging lah. Dia boleh ambil macam mana orang lain, bukan upah.
Dah orang lain yang semua duk mai tu kita bagi seorang sebungkus, dia pun ada, dia pun miskin juga, ataupun dia pun susah juga, ataupun dia kawan kita. Kalau dia tak sembelih pun kita kena bagilah. Kita memang nak bagilah siapa duduk di situ, kita bagilah kat dia. Bolehlah dia dapat atas orang yang hadir kalau kita nak bagi. Tapi bukan kerana nak elakkan daripada nak bagi duit, kita pun pergi bagi daging. Sebab tu bila kita buat bayaran untuk sembelih korban ni, saya punya tak banyak ni, payah lagi boleh tuntut, lupa. Kita nak buat bahagian korban ni, kita sip untukkan siap-siap berapa puluh ringgit. Kalau harga 630, biar jadi 660 ke, supaya bayar siap-siap 30 tu duit untuk orang yang buat kerja bahagian daging, bahagian sembelih dan lapah. Lepas tu dia dapat dah lapah dia, lepas tu dia pun tengok semua orang kita bagi, kita pun bagi juga kat dia, tak apa, bukan kerana dia sembelih lah. Tapi kalau dalam kita bagi duit, dia pun sapu pelan-pelan, tu tak boleh. Ini hendaklah kita hati-hati. Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam kata, hadis ini menunjukkan disedekahkan kulit dan apa saja binatang korban, dan disedekahkan dagingnya, ia tidak boleh diberikan kepada penyembelih atau pelapah sedikit daripadanya, kerana ia termasuk dalam hukum jualan disebabkan kedudukannya sebagai upah. Hukum sembelihan korban sama juga dengan hukum sembelihan haji, di mana daging dan kulitnya tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan kepada penyembelih dan pelapah sedikit pun daripadanya. Ini saya terjemah teks. Orang kata, oi, kami mazhab Syafi'i yang duk ambil. Ambil saja buah tak nama Imam Syafi'i. Ada orang ini jangan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebut benda ni, kata bahkan Imam Nawawi mengkritik pendapat Hasan Al-Basri, kerana Hasan Al-Basri kata kulit boleh bagi kat penyembelih. Kulit boleh bagi kat penyembelih dengan pelapah. Kata Imam Nawawi, pendapat ini mencampakkan sunnah ke belakang. Padahal Hasan Al-Basri tu. Tapi bukan tak hormat Hasan Al-Basri, Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi tak hormat, tapi pendapat ni salah dia kata. Nabi kata jangan bagi. Al-Imam Nawawi kata hadis ini meminta agar kita tidak memberikan kepada penyembelih dan pelapah bahagian daripada sembelihan korban, kerana ia jika diberi kepadanya sebagai ganjaran kepada pekerjaannya, sama ertinya dengan menjual satu juzuk darinya. Ini adalah tidak dibolehkan. Ada orang nak buat ni? Dulu-dulu ada orang nak buat? Lah ni kita tak sebut-sebut. Tak, dulu masa awal saya sebut, lama dah, 10 tahun dulu saya sebut. Ada orang kata dia dengki tu kita dapat daging. Dia pula kata kita dengki. Amboi, orang tu nak apa? Bahkan Imam Nawawi sebut telah dalam majmu' telah sepakat mazhab al-Imam Syafi'i di dalam hal yang seperti ini. Taqiyuddin Asy-Syafi'i, ni sebut ni bukan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ni kitab mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Tidak boleh dijadikan bahagian dari korban itu sebagai upah penyembelih walaupun korban itu adalah korban sunat. Tak boleh, dia kata, tak boleh bagi. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Syekh kami lah mengaji dulu, tulis kitab tentang ni, tentang ahkamul zabaih. Dia kata tidak halal bagi sesiapa yang melakukan korban memberi walau sedikit bahagian korban pada penyembelih sebagai upah sembelihan atau melapah. Ni kena pihak masjid kena pandai, ada pengetahuan dalam hal ni. Kadang-kadang pihak masjid tu pula dia yang pandai-pandai. Ni hampa sembelih tolonglah ambil, saya dah perasin. Dia tu yang tolong urus tu, jawatan kuasa ke, tok syiah ke, tok imam ke, ataupun tok apa lagi? Tok-tok lah yang tak ada. Dia pula pandai-pandai, tak apa-apa, hampa ambil, saya bagi hak ni bagian. Dia tolong, padahal bukan korban dia, buat jadi masjid, bukan duit dia. Dia tolong ambil daging tu bagi kat orang, sedangkan tuan punya korban tu belum kata apa lagi. Kemudian dia pandai-pandai, tak apa, depa ni sembelih kena bagi lebih sikit. Pasal apa nak bagi lebih? Depa dah dapat upah depa.
Melainkan hang nakkan jadikan mereka itu adalah mengambil upah daripada daging. Kalau dia buat begitu, dia kena ganti pasal dia merosakkan korban orang. Sebab tu orang yang sembelih apa semua kita bagi siap-siap kepada mereka. Sayyidina Ali kata kami bagi dari sisi dengan menggunakan duit kami. Dan ini semua sepakat di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Okey. Ada sikit lagi saya nak sebut beberapa benda. Yang berikutnya ialah berhubung dengan timbul isu. Ni pelih ni kurang sikitlah. Kita buat korban, makan sembelih apa semua sedap. Member kita mai. Member kita bukan Islam. Tengok kita sembelih buat kenduri apa, dia pun mai. Kan musim itu 2-3 hari nanti ramai buat kenduri. Jiran kita asing sebelah rumah ke mai nama Sami ke apa. Bukan nak nama Sami Pulau Pinang tu. Nah. Mai ke Raju ke siapa, dia mai. Dia mai. Oh, buat kenduri lah. Dia kata buat kenduri. Dia pun duk tengok orang duk mai ramai. Dia biasanya apa duk sembang dengan kita. Hari ni dia tak panggil aku pun. Kawan semua duk makan, dia keluar rumah 3-4 kali dah duk tengok. Tak, kita pun kata apa khabar? Tak panggil aku, dia heran. Apa tak kenal dengan aku tu ni? Lepas tu lah dia tengok kita pun ni minta maaf lah, hari ni korban. Orang kafir tak boleh makan. Oh, kita tahu. Okey. Apa pandangan di dalam masalah ini? Dalam masalah ini. Ada khilaf di kalangan mazhab dalam masalah ini, khususnya mazhab Syafi'i, dia kata yang ni bagi orang Islam saja. Namun dalam mazhab-mazhab yang lain, termasuk utama dalam mazhab Imam Ahmad dan terutama qaul mutaakhirin di kalangan mazhab Ahmad, mereka menyatakan bahawasanya ini tidak salah. Memberi makan daging korban kepada orang bukan Islam, khususnya kepada yang terbabit dengan kaum keluarga, terutama yang kadang-kadang kita jangan kira kita saja, ada saudara baru masuk Islam, mak dia duduk di rumah dia kadang-kadang. Hari itu dia buat korban, buat balik daging masak isteri dia, mak dia mai. Mak dia tahu sedapnya, mak jangan makan. Ini korban, terkejut mak dia. Ini kita nak kena ada keluasan fiqh sikit. Inilah pentingnya apa yang kita buat supaya melihat mazhab-mazhab Islam ini dengan luas. Maka para fuqaha menyatakan tidak mengapa. Di atas dalil firman Allah Ta'ala, pertama tak ada dalil yang kata tak boleh. Yang kata tak boleh tu kena bagi dalil. Dalil tak ada. Yang ada ialah Allah menyebut dalam Al-Quran, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu berbuat baik kepada orang yang tak memerangi kamu dalam agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Antabarruhum, kamu buat baik. Wa tuqsitu ilaihim, kamu adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang buat keadilan. Kata di kalangan dengan maksud albir, antara yang maksud baik itu kata mereka ialah memberi mereka makan. Dalam Islam ni dia bagi musuh yang perang dengan kita tangkap dia, kita ikat dia perang dengan Islam. Lepas tu kita ambil makanan, kita bagi kat dia makan. Dia tawanan perang. Dapat pahala tak? Dapat pahala? Dapat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan, lagi wa yatiman wa asyira. Mereka bagi makan kepada orang miskin, pada anak yatim, kepada tawanan perang. Wih, Islam punya harmoni. Dah lah main perang dengan kita, kena tangkap nak bagi makan pula dah. Apa lagi agama yang lebih damai daripada Islam? So maka dengan itu, maka para ulama menyatakan, walaupun ada yang menyepat tak boleh, di kalangan mereka menyebut boleh diberikan kepada hal ni. Terutama kata mereka kepada jiran tetangga, kepada Nabi SAW. Dari hadis Abdullah bin Amr, dia kata
Zubihat lahu syatun fi ahli. Dia sembelih. Dia kemudian dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah daging ni, sembelih kambing, dia bagi hadiah kambing kepada Yahudi jiran dia. Dia bagi Yahudi jiran dia. Dia kata, orang tanya Abdullah bin Amr sahabat Nabi. Dia kata, hadaitum li jarikal Yahudi? Orang sembelih kambing yang bagi hadiah kat Yahudi sebelah rumah. Kita Yahudi tengok pun tak mau. Kan? Tuan-tuan pernah tengok ke Yahudi? Pernah tengok Yahudi? Tuan-tuan tak pernah tengok Yahudi ni, kan? Kena pergi neri-neri macam ni, duduk. Yahudi ni bagus. Dia macam tu juga, ada yang bagus, ada yang tak bagus. Saya pun ada kawan Yahudi. Lagi orang tengok, ada kawan Yahudi pokok kan. Nabi ada bini Yahudiyah, betul tak? Safiyah binti Huyai. Abdullah bin Amr, dia sembelih, zubihat lahu syatun. Dia sembelih li ahlihi, untuk lahu, dia sembelih untuk fi ahli, dia untuk keluarga dia. Dia ambil bahagian bagi kat Yahudi. Orang tanya, lah bagi ke kat Yahudi? Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ma zalal Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yurithuhu. Dia kata, aku sentiasa Jibril pesan kepada aku tentang jiran, sehingga aku sangka jiran itu mewarisi. Bukan pasal orang Islam, pasal jiran. Jadi dia kata, dengan itu maka aku bagi kepada jiran. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dia kata, la yanhakumullah, dia syarah, dia kata, dengan itu, kata Al-Maqdisi, tidak dilarang, tidak dilarang untuk bagi, kata Ibn, wa yajuzu an yut'ima minha kafira, dan harus untuk memberi makan kepada orang kafir daripada bahagian korban. Kata dia, li'annahu sadaqatun tatawwu', kerana dia adalah sedekah tatawwu' dengan pilihan. Itu pendapat dia bagi. Lujnah Fatwa Arab Saudi bersidang, mereka memutuskan fatwa tidak menjadi larangan memberi kepada orang kafir, khususnya yang tak menentang Islam lah, bagi memberi kepada musyrikin daging korban. Akikah pun sama lah. Akikah pun sama. Cuma sebahagian ulama memang menegaskan kena jaga yang mana mereka itu kafir harbi yang memerangi Islam, tidak diberi. Apapun, yang pentingnya sifat Islam yang luas dalam masalah ini. Berikutnya, sebelum saya ni, kita akan mula di perlih ni, kita dah edarkan, iaitu kita akan mula bertakbir. Dia panggil takbir muqayyad, iaitu takbir ni ada takbir mutlak. Takbir mutlak ni sepatutnya hari yang 10 Zulhijjah ni kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak terikat dengan solat, dengan apa, banyakkan takbir. Tapi kita semua kurang takbir lah, pasal kita kurang amalkan. Bila mari hari-hari raya dan hari tasyrik, kita pun nak takbir. Tetapi bila nak mulakan, nas-nas daripada amalan Nabi tak ada. Tapi amalan daripada para sahabat menunjukkan Nabi mula bertakbir muqayyad. Yakni takbir selepas muqayyad ni, takbir selepas salat, bermula daripada hari Arafah, subuh hari Arafah. Maksud, kalau raya pada hari Ahad, hari Arafah hari apa? Hari Sabtu, pagi subuh hari Sabtu tu kita lepas solat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 pun tak apa, 2 pun tak apa. Setengah orang perleh dulu ni dia kata 3 tak boleh. Sebenarnya taklah, kata tak ada sirah yang jelas yang kata tertentu.
Abdullah ibn Mas'ud riwayat daripada dia dua. Di kalangan para salaf meriwayatkan, mereka amalkan tiga, termasuk Imam Malik, Hasan al-Basri, Al-Imam Syafi'i, tiga. Ada yang bermacam-macam. Dengan itu para fuqaha, ulama menyatakan mana-mana pun tak apa. So Masjid Alwi tiga pun tak apa. Masjid Negeri dah tiga dah lah. Orang kata mufti ni pandai main ubah ni. Tapi tak apa, nak buat dua pun tak apa. Kalau ada orang sampai tiga, tak apa. Dia tidak bid'ah dan tidak termasuk daripada kerana begitu luas dalam masalah ini. Tidak ada satu ketetapan dan tidak ada siapa pun yang boleh mengemukakan apa-apa dalil yang hanya menyatakan khusus hanya begini dua saja, tak ada. Ada riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam hal tu dia buat dua. Sementara riwayat orang lain menyebut lain. Ada yang menyebut lebih daripada itu dengan lafaz yang berbeza daripada Ibn Abbas dan seumpamanya. Dan ini merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara benda yang kita lakukan ialah sembelih. Masa sembelih itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, Nabi sembelih, diceritakan antara Nabi sembelih dengan kabsyaina amlahain, dua kibas yang banyak bulu putihnya, di hitamnya, aqranain, dia bertanduk, zabahuma biyadihi, Nabi sembelih dengan tangannya, wasamma bismillah wa kabbar Allahu akbar, Nabi takbir, wa wada'a rijlahu ala sihafihima, Nabi letakkan kaki baginda sallallahu alaihi wasallam di bahagian tengkok dia ni untuk disembelih, dan Nabi sembelih dengan tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun masa sembelih tu sebut Allahu akbar. Allahu akbar. Cumanya macam mana yang saya sebutlah, apabila kita nak sembelih ni, Nabi ni dia bukan saja sembelih, tapi dia sembelih dengan ihsan. Nabi larang asah pisau depan binatang, dia larang. Jikalau bahagian daging korban yang hendak dibuang begitu saja seperti kaki, ekor, boleh atau tidak setelah diminta izin daripada tukang lapar? Apa maksudnya? Mungkin dia maksud bagi kat tukang lapar kot, kan? Kita boleh bagi, saya kata kat tukang lapar, tapi bukan kerana upah lapar dia. Jadi siapa-siapa katalah bahagian kaki kita tak ambil, misalnya kuku, bahawa kita tak mau ambil, tukang lapar tak bagi kat saya lah, kita bagi. Kita bukan kerana dia lapar, pasal dia nak nak. Bukan upah dia yang tu, kita bagi. Kalau orang lain minta pun kita bagi. So yang dikatakan upah, kita bagi itu sebagai ganjaran kepada pekerjaan dia, itu upah. Katakanlah dia tu orang yang kita suka, tok guru kita ke siapa, kalau dia tak sembelih pun memang kita bagi ke dia. Setakat 3 kilo tu dunia dah nak bagi dah, dia sembelih, kemudian kita bagi ke dia 3 kilo. Bukan kerana dia sembelih tu, memang kita nak bagi. Itu kita yang tahu kenapa kita bagi. Macam kontu miskin, dia sembelih, kita bagi dah RM50 duit dia bagi sembelih. Lepas tu kita bagi 5 kilo dia. Pasal apa? Dia kata saya sembelih tak boleh ambil. Bukan kerana hang sembelih, hang nak ramai, hang susah, aku bagi. Kalau hang tak sembelih pun memang dapat yang ni juga. Itu memang jadi kita kena bezakan, kerana kita saja yang tahu dalam hal ni. Saya dah tanya minggu lepas, Datuk tak jawab. Oh, jangan marah, sabar. Jika ada urusan di masjid sampai asar seperti kelas dan usrah, perlukah solat tahiyatul masjid? Apabila kita masuk ke dalam masjid, kita tunaikan solat tahiyatul masjid. Yang dilarang selepas asar itu, dia tidak ada solat selepas daripada asar. Semayang asar tidak ada solat. Pun begitu, ada riwayat daripada Ummu Salamah di mana Nabi solat lepas asar kerana apabila ditanya, kerana ada perwakilan yang datang, Nabi tak sempat solat sebelum zuhur. Kemudian Nabi SAW sebelum asar, kemudian Nabi solat selepas daripada asar. Yang dilarang ialah selepas asar nak masuk maghrib ketika matahari hampir nak tenggelam.
Kerana ketika itu menyamai penyembah matahari. Jadi kalau kita masuk dalam masjid mungkin 6, mungkin 6.30, kita solat tahiyatul masjid dulu. Cuma apabila matahari hampir tenggelam, ketika itu kita tangguh sekejap sehingga maghrib masuk. Qasidah ya Imam Rusli. Imam Rusli. Ya Sanadi, biasa dilaungkan di sekolah agama Ma'had Tahfiz. Soalan saya, siapa Imam Rusli? Siapa yang membuat qasidah? Saya ingat ni, saya ni bukan kaki qasidah lah, tapi saya tahulah, saya pun duduk dengar lah juga kan. Saya ingat bukan Imam Rusli, ya Imam Rusuli. Wahai imam para rasul. Wa ya sanadi, wahai tempat bersandarku. Yakni siapa? Rasulullah. Qasidah-qasidah ni kalau kenal dengan makna dia, tak menyalahi, dia bagus juga. Kerana dia sebahagian daripada nasyid. Para sahabat pun mereka bernasyid kan? Mereka gali khandak tu mereka bernasyid. Taklah kata orang kuat sunnah kalau langsung tak dengar nasyid, tak betul. Dengar. Bahkan Nabi SAW mendengar sahabat menyanyi kan? Dan baginda tak melarang dia. Maka biarlah kalau ada nasyid, qasidah-qasidah yang baik, tidak menjadi masalah, maknanya begitu. Cuma janganlah kata masa aku duk qasidah hang jaga sagi qasidah Nabi mai. Tu yang tak mau. Yang tu salah i'tiqad tu. Tapi makna yang baik, memuja Nabi dalam kadar-kadar yang mana kerasulannya ialah sesuatu yang baik, tanda cinta dan sayang. Dan kita hidup ni kena ada macam tu lah. Yang lagu-lagu lain kita dengar, takkan qasidah-qasidah yang maknanya benar tidak boleh kita dengar. Tentu boleh dengar. Dan ia sesuatu yang baik. Kerana agama ni ada fun dah. Agama ni ada seni dah. Semasa bacaan-bacaan burdah dan seumpamanya yang baik maknanya. Melainkan kalau ada ungkapan-ungkapan yang ghulu, kita elakkan. Yang melampau kita elakkan. Bini tengah salat, cara ayat soalan tu kemah. Bini tengah sarat 9 bulan. Bila salat, kalau dah turun sujud dan duduk, dia tak mampu nak berdiri semula. Jadi mana afdal, nak solat berdiri dan terus duduk atau guna kursi demi nak berdiri dalam solat? Sekiranya dia tak mampu, maka dia masa awal umpamanya dia mampu, dia berdiri dululah. Kemudian apabila dia dah rokok, dia sujud, kemudian nak bangkit dah, nak tui naik tak boleh dah, dia sembahyang duduk. Lagi orang yang dengar negeri lain tak faham maksud nak bangun terus dah tak mampu, maka dia sembahyang duduk dengan kata tak payahlah dia pergi cari kerusi duk tolak. Tidak sampai kewajipan begitu. Tapi kalau dia duduk jadi mengah, tak boleh menapah pula dah, nak kena duduk atas kerusi, maka dia boleh duduk di atas kerusi. Kalau dia dah tak mampu nak duduk, kalau duduk dah tak boleh bernafas. Tapi biasanya tak sampai begitulah. Ada tuk bilai masjid utama dalam Perlis ni, jangan duk gatai kacau bini. Bini kacau mana ni. Yang ni tak boleh tanya soalan je ni, tak pasti. Ni dia tanya tentang siapakah jadi wali, siapa yang kahwin tanpa wali. Jika dia janda, wali dia enggan mengawinkannya, dia boleh mengawinkan dirinya. Dia lebih mudah. Jika sekiranya walinya enggan mengawin, wali adl enggan mengawinkannya tanpa alasan yang benar, setelah dia bawa kepada qadi tetap wali enggan, tak nak dan tidak ada sebab yang kukuh, maka dia boleh kahwin, wali boleh kahwin ataupun wali hakim boleh mengawinkannya. Pasal apa tak mau kahwin? Tak saja, aku tak berkenan dengan dia tu. Pasal apa tak berkenan? Tak berkenan, dia tak ada alasan. Orang-orang baik
tiba wali tak bagi alasan. Dia bawa pada qadi boleh menggunakan wali hakim. Qadi nilai dia lah. Kalau dia pergi ke Thailand, dia tanya, dia pergi ke Thailand, dia menikah di Thailand, dia kata pak dia tak bagi, dia pergi menikah di Thailand. Dia daftar di sana, dia mai ke kita. Kalau tahu undang dia mai ke kita. Kita tanya pak dia, pasal apa tak bagi? Dia pergi sana, dia kena nyatakan sebab, dia kena bersumpah pasal pak dia tak bagi tanpa sebab. Mai kat kita tanya, pak dia kata saya bukan tak bagi. Saya kalau nak menikah bagi, tapi dengan budak tu saya tak bagi. Budak ni terlibat dengan dadah. Anak saya didik dengan elok daripada kecil. Dia bawa mai satu orang hisap dadah dalam keluarga, kami tak mau. Bapak dia ada hujah. Mahkamah pisahkan perkahwinan dia. Bapak dia ada hujah. Apakah zikir Nurul Anwar Nabi ada buat ke? Nabi tak ada lah buat. Mereka nasyid je kot. Siapa duk bunyi Anwar? Kadang-kadang dia tulis saya tak ada nak faham. Dia punya sengit dulu. Tulis bagi clear sikit. Apa ni? Saya nak tanya Datuk Mufti, adakah sah korban sekiranya saya berniat untuk korban dekat-dekat dengan raya haji, sedangkan sebelumnya saya tak berniat untuk melakukan ibadat korban, tapi disebabkan ingin mencukupkan tumpuk dari saudara kawan-kawan? Terima kasih. Sah selagi mana belum tamatnya waktu korban, iaitu pada hari nahar, hari raya, dan juga pada hari tasyrik, sebelum tamat waktu asar. Kalau kata hari lepas tu teringat nak korban, sah, dia boleh korban. Selagi dilakukan di dalam waktu tersebut. Boleh tak kalau nak buat kenduri semua daging korban, tak sedekah sedikit pun? Boleh. Cuma yang afdalnya dia makan, dia hadiahkan kepada kawan-kawan, dan dia juga bersedekah kepada orang miskin. Tapi kalau dia masak, dia panggil semua orang makan, boleh juga termasuk. Walaupun dalam amalan yang bagusnya, yang lebih afdal ialah dia memberikan daging saja kepada mereka. Tapi tengok keadaan. Mungkin ada orang, kita nak bagi semua orang makan daging korban kita. Kampung kita ni ada 1000 orang. Bagi seorang sekilo memang tak cukup lah. Masak, sembelih korban, masak, 1000 orang boleh makan umpamanya, seorang seketui. Mungkin itu lebih afdal dalam keadaan yang demikian. Dia bagi semua, terutama masyarakat yang duduk di kawasan-kawasan, kita pergi ke perkampungan orang asli yang baru masuk Islam, kita nak buat. Jadi bagi seorang saja sekolah balik tak cukup lah. 20 ekor lembu pun tak cukup. Kita ada kemampuan tu, kita buat korban 2 ekor lembu. Ada penduduk 1000 orang, cukup makan semua. Mai pakat makan ramai-ramai. Bang depa sebelum makan daging korban saya dengar ceramah pula sikit. Dulu kami pergi, siapa yang pernah ikut, saya pun pergi di utara Thailand, masuk berdakwah di perkampungan orang-orang dipanggil Cina Bukit lah, dia kata. Kita pergi duduk di tempat mereka tu, babi pun ada semua. Duduk di kampung mereka percaya hantu. Jadi kita pergi sana, kita nak panggil mereka, bukan mereka nak mai dengan ceramah, mereka nak mai apa? Kita kena buat kenduri. Buatlah kenduri ikan ke, roti ke, apa saja. Semua mereka mai. Lepas tu kita cerita tentang Islam. Nak cakap Siam kita tak tahu, kita cakap Melayu. Kawan kita hak Siam ni, Ustaz Siam ni dia terjemah. Tapi niat kita mau ikhlas. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas tu, kita cakap ajak mereka sikit. 80 orang, 15 orang, 16 orang mai.
lekat seorang dua tunggu nak masuk Islam. Lepas tu dia semayang dengan kita, dia pakai seluar pendek, wuduk pun tak ada, semayanglah kita. Kita tak kata apa. Dia patut orang ambil, dia tak apa. Lepas tu dia kata dia tak boleh, dia kena balik duduk dengan keluarga dia makan babi. Kita tak apalah, dia masuk Islam. Anak dia bagi makan kita. Anak dia bagi, pendakwah kita ni jaga anak dia, letakkan situ tempat, didik dia, baca Quran, baca apa. Sehingga sebahagian mereka tu dah boleh dah untuk berdakwah balik kepada kaum mereka. Sampai dah banyak tahun yang pergi Universiti Madinah pun ada dah. Berkat dengan dakwah dan kesungguhan. Jadi kalau kampung-kampung macam tu, kita duduk situ nak buat korban, nak bagi seorang, tak boleh ya. Kita buat apa? Isu tulisan khat Jawi yang diperjuangkan sekarang, apa kata Datuk? Ni jawab ni. Boleh tak? Boleh kan ni? Tuan-tuan, pertamanya, tulisan Jawi ni adakah perjuangan agama ataupun agenda agama ke agenda warisan sejarah bangsa kita? Yang mana satu? Tuan-tuan berpendapat yang mana? Kalau ada orang kita kena mempertahankan Jawi kerana ini adalah perjuangan membela agama. Kalau kita kata dia agenda agama, betul lah mereka kata mereka tak mau belajar hatu agama Islam punya. Jadi kita telah membenarkan apa yang mereka sangkal. Betul tak? Kita kata Jawi ni untuk bagi mempertabatkan Islam. Jadi dia kata dia bukan orang Islam, kenapa nak suruh dia belajar Jawi? Kenyataan kita tu sendiri menjadikan mata pelajaran itu tidak relevan kepada orang bukan Islam. Jadi kenyataan itu tak boleh. Kalau tanya saya tidak seperti yang begitulah. Walaupun Jawi itu ada asalnya, tapi saya kata ini adalah daripada warisan sejarah negara ini. Belajar, tak ada masalah apa. Jawi yang kita ada ni, dia bukan, walaupun banyak huruf Arab, tapi padanya juga ada huruf Parsi. Dia bukan semua huruf Arab, yang mana dia telah dicedok lah, bukan sebijak dia cedok. Ga tak ada dalam Arab, nya tak ada dalam Arab, pa bawah tu tak ada. Arab ada fa. Sebab tu Arab dia tak boleh sebut dia, sebab tu dia tak boleh macam berlis dia sebut. Dia tak boleh sebut pa, dia sebut fa. Sebab tu Arab susah, dia tak boleh sebut Pepsi, dia sebut Bepsi. Dia susah nak sebut parking, tak boleh sebut parking. Jadi dia kata dia nak kata can I park here, dia kata can I bark here. Tuan-tuan tahu maksudnya? Boleh aku salak di sini kan? This is free country, you can park wherever you want. Okay. Jadi ada adaptasi daripada sebahagian. Jadi untuk membolehkan dia jadi bahasa Melayu. Kemudian tuan-tuan, tulisan huruf Jawi itu bukan menunjukkan agama. Kalau tidak kita tulis Rumi itu, jadi kita agama Kristian pula. Dia tidak mewakili agama. Walaupun Quran ditulis dengan huruf-huruf yang ada itu, tapi itu apa yang menunjukkan agama ialah apa yang ditulis, bukan huruf yang menulis. Hebrew, tahu Hebrew? Ibraniah. Kan? Hebrew tu pernah menjadi bahasa kitab suci, bahasa Taurat. Betul tak? Kita kata bahasa Yahudi, tapi itu pernah jadi bahasa Taurat. Bahasa Greek pernah dijadikan bahasa utama kepada Bible. Bahasa Arab jadi huruf-huruf tu Pak. Itu bukan yang penting, huruf tidak mewakili apa-apa. Apa yang ditulis itu yang mewakili. Di negara Arab, Bible dalam bahasa apa?
dalam bahasa Arab. Penyanyi-penyanyi rock dan dandut Arab menyanyi dalam bahasa Arab. Kita dengar, Masya Allah ustazah ni tak pakai tudung. Dia bukan penyanyi rock. Penyanyi rock. Majidah Rumi je. Oh, Arab dengar dia tahu. Penyanyi-penyanyi Nawal Za'bi. Ini tadi kawan-kawan saya dia dengar ni, saya dengar lagu Arab. Jadi ini semua bahasa dan tulisan, lagu-lagu, cerita, buku-buku yang menentang Islam di kalangan orang Arab dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Tapi isunya bukan itu. Tapi isunya mereka yang ada di Malaysia ini, tiba-tiba mereka jadi macam fobia, semacam apa yang dianggap mempunyai hubungan dengan Islam. Itu sebenarnya. Kita menyatakan dia tak ada hubungan. Macam songkok. Songkok di India pakai, Nabi tak pakai songkok. Tapi baju Melayu sampin bukan mewakili agama. Ini pakaian Melayu. Tulisan Jawi itu ialah tulisan bangsa Melayu. Tapi sebahagian mereka anggap seolah-olah cubaan mengislamkan mereka. Ini yang salah. Dan saya rasa ada macam satu kebencian terhadap perkara yang berhubung dengan agama, sehingga yang bukan agama pun disangkakan agama dan dibenci. Cuma kita bagi tahu negara ini ialah negara yang walaupun ada kelemahan kita, tapi melayani bangsa yang paling baik. Tonton lihat apa yang dilakukan oleh India kepada Kashmir sekarang. Lihat bagaimana orang-orang Hindu di India melayani orang Islam, rogol, bakar, bunuh saban hari. Lihat bagaimana China melayani orang-orang Islam, juga Kristian. Mereka layan. Bagaimana mereka bunuh, tangkap dan siksa. Tapi orang Islam tak pernah mewujudkan pemusuhan demikian. Ketika Jepun berperang dengan China, sentimen anti-China yang kuat, anti-Chinese yang kuat di kalangan Jepun, sehingga Jepun mari ke sini. Zaman Jepun dia cari orang Cina. Ramai orang Cina yang dibunuh oleh tentera Jepun, dan terpaksa sebahagian orang-orang Cina memberikan anak-anak mereka kepada orang Melayu untuk melindungi anak-anak mereka. Orang Melayu tak orang Melayu melindungi. Perang di sana, anti di sini. Tapi tindas orang Islam di China dan di India, orang Islam tak menzahirkan anti di sini. Apakah lagi kesantunan yang lebih mereka kendaki? Bukan saya perkauman, tapi saya adalah orang daripada jalur yang sederhana, dan saya banyak berdialog dengan orang bukan Islam, melayani juga pandangan kaum bukan Melayu, membela mereka dengan banyak tulisan saya juga. Tetapi negara Malaysia yang sedang diwujudkan ini, saban hari mereka meruncingkan isu-isu yang seperti itu. Bukan isu untuk membina semula kekuatan ekonomi, membina perpaduan negara. Saban minggu isu-isu perkauman dibangkitkan oleh semua pihak. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, termasuk berbagai-bagai isu, kan? Saya bukan kata I agree 100% dengan apa yang Zakir Naik approach dan seumpamanya, tetapi bangkitkan isu Zakir Naik, dia tak habis cerita. Sebahagian yang bangkitkan isu tu kerana dia orang luar datang ke sini. Zakir Naik kata dia kena balik. Dia pun bukan lahir di sini.
Yang ahli politik yang cakap banyak tu, sebahagian dia apa pun boleh kena cek lahir di mana. Kalau kerana Zakir Naik menimbulkan sesuatu yang menimbulkan ketegangan ataupun dianggap kurang selesa, kita tak tegang pun oleh sebahagian pihak, maka sesiapa yang tidak lahir di tanah Melayu ni juga, yang menimbulkan rasa tak selesa rakyat orang negara, dia pun sila balik ke tempat asal dia. Pakat balik ramai-ramai. Senang. Kita cadangkan satu penyelesaian di atas dasar kononnya demokrasi. Masyarakat yang mementingkan argument dan reason, alasan. Kau pergi berdebatlah dengan Zakir Naik tu. Kalau you orang boleh buktikan, approve, dia memang menimbulkan provokasi dan permusuhan dalam negara ni, dalam debate itu, saya boleh melaungkan, kita suruh dia balik. Kalau tak, you hanya provokasi sajalah. You yang timbulkan provokasi yang tak dapat dibuktikan. Boleh nak dakwa siapa pun, tapi buktikan. Bukan Islam kata, saya kata 100% Zakir Naik buat, kita boleh setuju. Saya mungkin ada poin-poin tertentu saya tak setuju. Tapi nak tuduh dia mesti balik ke India, di sana dapat keadilan, yang dok ada sana pun tak adil. Kalau mau hendaklah dilayan seperti mana India melayan minoriti. Kalau Malaysia layan begitu, saya ingat ramai yang susah. Majoriti melayan minoriti seperti India, kalau itulah contoh teladan yang mereka mau, ia sesuatu yang menyusahkan. Saya tidak fikir kita mesti membina negara ini dengan harmoni, bukan menimbulkan sentimen perkauman hari demi hari. Setiap hari bukan membina negara, meruncingkan permusuhan, hostility di kalangan orang-orang rakyat negara ini. Non-stop isu, satu. Terima kasih banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.